Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita nak buat cikgu untuk matematik tahun 2. Kali ni kita sambung lagi pembelajaran kita dari tajuk yang lepas, iaitu tajuk wang. Okey. Cikgu harap nak buat cikgu masih lagi ingat apa yang kita belajar sebelum ni, iaitu tajuk wang, tambah dan tolak. Okey. Dan sebelum tu mengenal wang. Okey. Mengenal not wang RM1, wang RM5, wang RM10, wang RM20, wang RM50, RM100. Okey. Lepas tu tambah dan tolak. Okey, jadi untuk hari ni kita akan sambung lagi. Seperti mana yang cikgu beritahu sebelum ni. Apa yang awak akan guna, apa yang awak akan belajar selepas ni adalah benda yang sama sahaja, cuma yang berbeza hanyalah dia letak simbol sahaja. Kalau wang ni dia letak simbol sen ataupun simbol RM. Itu je lah. Jadi apa yang kita belajar ni adalah apa yang telah kita belajar sebelum ni. Apa yang kita belajar sebelum ni, darab dan bahagi. Sama saja. Kalau sebelum ni kita belajar darab 2, darab 3, 6. Dalam tajuk wang ni pun sama. 2 darab 3 tetap jadi 6. Dia tak jadi nombor-nombor pelik, nombor-nombor lain. Awak tak payah fikir pasal nombor lain. Nombor sama saja. 5 darab 2, 10. Jadi 5 darab 2 dalam tajuk wang ni pun sama. 5 darab 2 adalah 10. Jangan duk fikir, Allah susah dah lah. Allah, tajuk wang ni mesti 5 darab 2 jadi 400 juta. Tak, 5 darab 2 tetap jadi 10. Okey. Kita pergi kepada contoh latihan yang disediakan dalam buku tajuk darab wang, muka surat berapa ni? Muka surat 109. Okey. Darab wang, muka surat 109. Okey. Kita tengok ni darab wang. Sama saja. Kalau awak hafal sifir sebelum ni, sifir itulah yang juga digunakan untuk tajuk wang ni. Okey. Kalau tengok sini, yang A ni 5 darab 3. 5 darab 3 sama saja. 5 darab 3 sebelum ni berapa? 5 darab 3 sebelum ni adalah 15. Jadi sini pun samalah, 15. Kenapa pen cikgu tak pakai ni? Okey. 15. 15. Baru makan. Cikgu tak tahu buat apa yang tidak makan pen cikgu. Okey. 5 darab 3 jadi 15. Yang RM tu letak je RM. Tak perlu RM tu nak darab dengan 3. Tak payah. 7 darab 4. Sebelum ni awak belajar 7 darab 4 berapa? Awak kena hafal sifir. Sifir ni sebenarnya awak memang kena ingat. Kena ingat. Sifir 2 sampai sifir 9 tu kena ingat. Sebab kita akan gunakan daripada awak sekarang ni sehinggalah awak masuk universiti pun sifir masih digunakan untuk matematik. Dan tak ada satu pun mata pelajaran yang awak nak masuk universiti lagi awak tak ada matematik. Mesti ada matematik. Dan matematik mesti ada sifir. Jadi kena hafal sifir. 7 darab 4 berapa? 7 darab 4 adalah 28. 28. Jadi RM tu tak payah darab RM. Tulis je RM 28. Minta maaf. Mungkin tulisan cikgu tidak ikut sama tu sebab cikgu tulisan cikgu besar. Okey. Cikgu nak besarkan ni tak boleh lah. Ni pun sama. 6 darab 5 berapa? Sama saja. Apa yang awak belajar sebelum ni sama saja. Cuma RM tu tulislah RM. Yang RM ni tulis je RM. Tulis semula RM. 9 darab 10. 90. Okey. Begitu jugalah dengan yang lain tu. Okey. Yang ni pun sama. Nampak dia buat gitu. Awak kena buat semula soalan ni dalam bentuk lazim. Okey, dalam bentuk lazim. Senang je ni, dalam bentuk lazim. Okey, cikgu tunjuk contoh. Selesaikan. Awak kena buat dalam bentuk lazim. Okey. Awak boleh pusing, tukar balik macam yang atas tu. Ataupun awak boleh terus tulis apa yang ditulis tu. Awak tulis begini. 2 darab
2 darab apa? 2 darab RM RM3. Okey. Minta maaf saya sangat gudo. Saya gudo buat apa pen jak gudo jadi dok makan. Okey. 2 darab 3 jadi 2 darab 3 berapa? 2 darab 3 6. Sama je 2 darab 3 6. Yang RM ni tulis je R. Cikgu dah buat apa pen cikgu jadi dok makan. RM. Okey. Sama je. Okey, yang ni pun sama. 8 darab 9 berapa? Okey. Cikgu rasa cikgu apa yang awak perlu tahu, RM tu tulis je bawah RM dan darab tu darab macam biasa. Tak ada apa yang berbeza pun. Tak ada lah dia keluar nombor lain 8 darab 9, 72. Sampai mati pun, walaupun letak simbol apa sekalipun, dia tetap akan jadi 72. Jadi RM 72. Dan jawapan tu tulislah dah ni. RM. Cikgu dah buat apa? Dah pen cikgu dah makan. Tak apalah. Awak akan tulis jawapan dah ni. RM 3. Okey. Dan begitulah seterusnya untuk soalan-soalan lain. Okey. Yang lebih tu awak buat sendiri. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Yang ni bahagi pun sama. Apa yang awak belajar sebelum ni, itulah yang sekarang ni sama saja. Bahagi. Awak pernah belajar sebelum ni. Kalau awak nak tu, awak tengok balik tajuk bahagi yang sebelum ni. Awak boleh melupakan sekejap ni RM ni. Kalau nak senang, kalau awak rasa susah, rasa serabut dengan RM ni, awak buang sekejap RM tu, tengok. Cari 36 bahagi 4 berapa. Awak boleh tengok latihan tajuk bahagi sebelum ni, ada 36 bahagi 4 berapa. Jadi awak sesuaikanlah 36 bahagi 4 berapa? 9. Awak sesuaikan 9. 32 bahagi 8 berapa? 32 bahagi 8. 4. Sesuaikan 4. Okey, dan seterusnya. Sama saja. Tak ada apa yang berbeza dari apa yang awak belajar tentang bahagi sebelum-sebelum ni. Cikgu rasa cikgu tak perlu ajar detail sangatlah sebab dia benda sama. Benda sama saja. Yang ni pun sama. Yang ni dia suruh awak buat bahagi tu menggunakan pengiraan. Macam mana awak nak kira? Macam mana? Cikgu pernah ajar sebelum ni macam mana nak mengira dalam bentuk bahagi ni. 45 bahagi 5. RM tu lupakan dulu apa. Biarkan dulu RM. Nanti nak tulis jawapan barulah awak akan tulis RM sini. Okey, tulis RM dalam kotak ni. Dan jawapan dia berapa. Yang ni berapa ni? Seperti mana cikgu ajar sebelum ni, begitulah cara penyelesaian sama saja macam cikgu ajar sebelum ni. Okey. Sebab ni senang, jadi aku rasa cikgu kalau nak ajar detail macam mana cikgu ajar bahagi yang masa tajuk bahagi dalam nombor dulu. Okey. Masa dia belajar bahagi dalam tajuk nombor dulu, dia sama saja. Jadi awak ingat kembali macam mana bahagi tu dan awak buatlah dalam ni. Okey, dalam soalan untuk soalan nombor 2 ni. Yang atas ni awak kena sesuaikan semua sekali. Okey. Untuk latihan muka surat 110. Okey. Dan selepas pada ni awak akan belajar tentang celek wang. Celek wang ni kalau cikgu beri sedikit penerangan lah. Okey. Dia macam mana kita nak berbelanja. Dia macam mana kita nak berbelanja. Adi contohnya kita pergi sikit lah. Contohnya Adi menerima hadiah murid cemerlang 500.
Bantu dia urus wang dengan bijak. Kita nak belanja macam mana. Yang ni, apa saja jawapan awak betul. Yang penting sekali sini adalah awak mestilah berbelanja, tolong Adi berbelanja sehingga RM500. Mengikut kesesuaian. Awak rasa sesuai yang mana? Ni boleh katakan tak ada orang yang salah. Tak boleh. Walaupun jawapan tak sama tapi tetap tak salah. Sebab tu adalah pemikiran awak. Awak fikir, katakan awak fikir simpan dalam bank RM100. Ada orang dia fikir okey simpan dalam bank RM100. Betul. Ada orang simpan okey saya nak simpan RM80 je cikgu. Okey, betul. Ada saya nak simpan RM90 cikgu. Betul. Semua betul. Yang penting setiap bahagian-bahagian yang diberi ni awak ada letak jumlah dia. Berapa nak simpan bank, berapa nak belanja makan kawan makan, berapa nak letak tabung derma, berapa nak simpan dalam tabung. Okey. Nak simpan tabung lain, nak simpan dalam bank lain. Okey. Simpan dalam bank ni mungkin kita lebih lama kekal. Lama dalam bank. Tapi kalau dalam tabung ni kadang-kadang kita ada matlamat kita sendiri. Kita tengok saya simpan dalam tabung ni cikgu. Saya nak buat beli kotak kalang. Saya tengok kotak kalang tu comel sangat cikgu. Harga dia mahal cikgu, RM50. Jadi saya nak simpan 50 sen sehari. Simpan 50 sen sehari, okey cukup dah jumlah. Untuk tu kita pun buka tabung tu, beli. Tu simpan. Contoh macam mana kita kegunaan simpanan dalam tabung, ataupun kita dah nak pergi bank, jadi kita simpan dulu dalam tabung, bila dah penuh tabung kita simpan dalam bank. Tu pun boleh. Okey. Lepas tu derma bencana. Ni terpulang lah awak nak beri berapa. Ada orang nak beli RM10 je, ada orang nak beri RM20. Selagi ini logik, betul. Janganlah awak letak okey saya simpan semua dalam bank, tak boleh kan. Saya nak simpan 500 dalam bank, tak logik. Sebab orang lain ada lagi tu nak buat benda. Contohnya yang atas ni. Yang dua yang tak ditulis ni awak kena reka. Awak tulis sendiri, benda awak tulis dalam ni. Awak nak buat benda agak-agak. Ni simpan dalam bank ada, belanja kawan makan ada, derma tabung ada, simpan dalam bank. Beli pakaian, beli alat tulis. Boleh tulis. Contohnya sini beli pakaian, sini beli alat tulis. Ataupun belanja makan kantin apa semua boleh. Okey. Yang ni okey. Lepas tu yang pastinya tambah ke semua sekali ni adalah RM500. Okey. Tambah semua sekali jadi RM500. Awak kena kira lah. Okey. Kira. Dia jadi semua sekali bila tambah jadi RM500. Yang sebenarnya berapakah jumlah wang simpanan? Wang yang disimpan. Okey, awak tulis dah wang yang simpan dalam bank dan simpan dalam tabung. Ada dua simpan dalam bank dan dalam tabung. Awak kan tulis berapa awak simpan dalam bank, berapa simpan tabung. Jumlah dia tulis sini. Okey, berapa jumlah wang yang dibelanjakan? Yang belanja ni bermaksudnya belanja kawan. Okey. Ni belanja yang awak belanja ni. Awak kata nak beli apa ni? Nak beli alat tulis. Nak beli buku. Tu termasuk yang belanja tu. Jadi awak kena tu belanja kawan, beli alat tulis, beli pakaian, beli buku dan sebagainya. Awak tambah semua berapa tulis ni. Okey. Dan Adi, adakah Adi bijak berbelanja? Mengapa? Okey. Yang ni pendapat awak. Bila awak dah buat belanja semua, awak rasa bijak tak? Mestilah awak nak kata bijak sebab awak kan. Awak tulis lah. Ya, Adi bijak berbelanja. Kerana Adi membelanjakan kesemua wangnya secara berhemah dan bijaksana. Okey. Okey. Saya rasa benda ni awak bebas. Awak boleh buat macam-macam. Boleh buat ikut awak. Yang penting dia adalah logik. Jangan awak derma tabung RM500. Derma tabung bencana RM500. Tak logik lah. Orang lain tu nak belanja juga. Belanja makan kawan RM400. Tak logik.
Lepas tu hotline tu RM10, RM10 tak boleh. Dia kena agak-agak patut. Berpatutan. Awak boleh tanya mak ayah awak, boleh tanya ibu, abah, boleh tanya papa, mama. Awak panggil apa? Awak panggil Umi, Abi, terpulang. Tanya kakak, tanya abang. Okey, tanya pendapat. Lepas tu awak tulislah. Sebelum ni awak mak ayah awak tolong juga. Jadi untuk kali ni pun minta tolong juga. Okey. Dan yang ni apa ni dia? Penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah. Awak kena baca tu Bella ada wang sebanyak RM45.90. Ayahnya beri RM50. Ni kena tambah. Tambah. Kita belajar tambah sebelum ni. Awak kira tambah tu dalam bentuk lazim di bawah ni. Awak tulislah 45. Pen cikgu nak makan. Awak tulis bawah ni. Tulis jalan pengiraan bawah ni. Dalam bentuk lazim. Lepas tu dapat jawapan, tulislah jawapan tu dalam ni. Ni pun sama. Kira baki, dia beli buku berharga RM50. Okey. Daripada jumlah ni, jumlah pitih yang dapat ni, awak bawa ke sini dan awak tulis semula jumlah tu, tolak dengan yang ni. Pun kira dalam tolak. Okey. Jumlah sini dan tolak dengan ni. Okey. Berapa jawapan dia? Okey. Gitu. Okey. Yang ni pun sama. Reka beli 8 kuntung bunga. Harga sekuntung. Ni darab. Ni awak kena darab. RM3, darab 8. Awak kira sini. Sama macam yang buat tadi. Darab bentuk lazim. Berapa jawapannya? Yang ni Razi agihkan 45. Ni RM40 dibahagi kepada 5 sampul surat. Jadi RM40 bahagi 5. Dapat 8. Awak kira sini. Buat bentuk pengiraan. Bentuk lazim ataupun awak bentuk persamaan pun boleh. RM40 bahagi 5. Sama dengan 8. Okey. Jadi okey. Cikgu rasa yang tu cukup setakat itulah apa yang perlu kita belajar untuk kali ni. Untuk tajuk wang. Nanti kita akan masuk tajuk baru lepas ni. Okey. Itu saja daripada cikgu untuk kali ni. Kita akan sambung lagi pada hari Selasa nanti. Okey. Cikgu rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.